Hai, selamat datang. Pernah tak anda rasa pelaburan hartanah ni macam leceh? Atau mungkin hanya untuk orang yang kaya-kaya je? Okey, lupakan semua tu. Hari ni kita akan pecahkan satu-satu, kita buka pintu dunia hartanah ni luas-luas untuk anda. Kita akan jadikan yang rumit tu nampak senang, khas untuk anda yang baru nak mula. Okey, ini dia peta perjalanan kita untuk kupasan kali ni. Mula-mula, kita tengok kenapa kena melabur dalam hartanah. Lepas tu, kita ubah sikit cara kita berfikir. Fikir macam seorang pelabur. Dah tu, kita akan tengok 3 cara berbeza untuk beli rumah. Kita juga akan selami dunia lelongan. Yang ni menarik. Dan akhir sekali, yang paling penting, macam mana nak faham pinjaman bank. Dah sedia? Jom kita mula. Baiklah, bahagian 1. Kenapa nak melabur dalam hartanah? Kita kena faham setiap kekayaan tu mesti ada asas yang kuat kan? Macam bangunan tinggi, asas kena kukuh. Jadi persoalannya, kenapa hartanah ni patut jadi asas untuk kewangan masa depan anda? Cuba kita renungkan kata-kata Imam Al-Ghazali ni. Dalam sangat maksudnya kan? Ia macam nak ingatkan kita yang melabur hartanah ni bukan setakat keluar masuk duit. Ia satu perjalanan. Kena ada ilmu, kena ada strategi, kena bijak. Jadi, jomlah kita timba ilmu sama-sama hari ni. Okey, ini dia 4 tiang seri dalam pelaburan hartanah. Macam kuasa super dia lah. Pertama, ia aset jangka panjang. Maksudnya, nilai dia akan naik sikit demi sikit dari tahun ke tahun. Kedua, pendapatan pasif. Ni best. Macam ada mesin duit sendiri yang bagi sewa tiap-tiap bulan. Ketiga, ia pelbagaikan portfolio anda. Senang cerita, jangan letak semua telur dalam satu bakul. Hartanah ni salah satu bakul yang paling kukuh. Dan yang terakhir, ia lawan inflasi. Duit kita makin kecil nilainya. Tapi inilah hartanah, ia bertahan. Macam perisai. Nak tengok contoh, betul tak? Bayangkan, anda beli rumah hari ni harga RM200,000. Lepas 20 tahun, tiba-tiba ada MRT lalu depan, ada highway baru, ada shopping mall naik. Agaknya berapa harga rumah tu? Boleh cecah RM500,000 tau. RM500,000. Ini yang orang panggil capital appreciation atau kenaikan modal. Bukan magic ya, ini kuasa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Okey, kita masuk bahagian kedua. Yang ni sumpah penting. Sebelum anda laburkan duit, anda kena labur dulu pada cara anda berfikir. Sebab apa? Sebab kejayaan dalam hartanah ni semuanya bermula dari minda. Saya nak tanya satu soalan dan cuba fikir betul-betul. Rumah yang anda duduk sekarang ni, ia aset atau liability? Jawapan dia mungkin buat anda terkejut sikit. Ni jawapan dia. Simple je sebenarnya. Aset ni, dia masukkan duit dalam poket anda. Tengok belah kiri tu. Liability pula, dia tarik duit keluar dari poket. Macam belah kanan. Cuba fikir pasal rumah yang anda duduk sekarang. Tiap-tiap bulan bayar bank kan? Duit keluar ke masuk? Keluar kan? Jadi, rumah tu liability untuk anda. Tapi, untuk bank yang dapat bayaran tu, rumah tu aset dia orang. Nampak tak game dia? Bila anda dah beli rumah kedua dan sewakan pada orang, masa tu baru rumah tu jadi aset anda. Bila dah faham beza ni, percayalah cara anda tengok duit akan berubah terus. Okey, mantap. Kita dah faham kenapa nak melabur dan macam mana nak berfikir macam pelabur. Sekarang, jom kita masuk bab praktikal. Macam mana nak beli hartanah ni sebenarnya? Ada 3 jalan utama yang anda boleh ikut. Okey, ada 3 pintu yang anda boleh pilih. Pintu pertama, beli rumah baru terus dari pemaju. Bestnya, semua baru. Tak bestnya, ada risiko projek lambat siap. Pintu kedua, beli subsale. Maksudnya, rumah second hand dari owner lama. Bestnya, boleh terus masuk. Tapi, deposit kena sediakan lebih banyak. Dan pintu ketiga, lelong. Yang ni best sebab boleh dapat harga jauh lebih murah. Cuma, risikonya tinggi sikit dan kena buat homework betul-betul. Alright, jom kita zoom in sikit pada jalan yang paling mencabar. Tapi kalau menjadi, pulangan dia paling lumayan. Apa dia? Lelongan. Jangan risau, jangan takut. Kalau kita buat persediaan rapi, kat sinilah lubuk emasnya. Memang nampak macam rumit sikit proses lelong ni, tapi sebenarnya kita boleh pecahkan kepada beberapa fasa je. Langkah 1 dan 2 tu, itu homework anda. Kena cari dan kaji hartanah tu, selidik luar dalam. Ini fasa paling kritikal, jangan skip. Langkah 3, ini battle day, hari membida. Kalau menang, terus masuk langkah 4, selesaikan bayaran dalam tempoh 90 ke 120 hari. Lepas tu, barulah fasa yang seronok bermula. Anda boleh renovate, cari penyewa dan tada, aset anda dah mula bekerja untuk anda.
Dan sekarang kita sampai ke bahagian terakhir, mungkin yang paling penting sekali. Ini kunci yang akan buka semua pintu, iaitu pinjaman bank. Sebab tanpa ni, impian kita nak ada hartanah mungkin tinggal angan-angan je. Jom kita belajar macam mana nak buat bank cakap ya pada permohonan kita. Sebelum pergi jumpa bank, ada benda asas anda kena tahu. Status tanah. Ada freehold dan leasehold. Senang je nak faham. Freehold ni ibarat anda beli buku tu. Ia jadi milik anda selamanya. Kalau leasehold pula, macam anda pinjam buku tu dari library untuk 99 tahun. Lepas tu, kena pulangkan balik pada kerajaan. Jadi, bank mestilah lagi suka freehold sebab nilainya lebih stabil. Kalau leasehold tu tempoh pajakan dah nak habis, itu boleh jadi red flag besar untuk bank. Okey, jom kita kenal dua nama ni, CCRIS dan CTOS. Anggap je ni macam kad laporan keuangan anda masa kat sekolah dulu. CCRIS ni datang dari bank negara macam guru besar kita. Dia catat rekod bayaran semua hutang anda untuk 12 bulan lepas. Cantik ke tak cantik, semua ada. CTOS pula macam rekod disiplin. Dia kumpul maklumat dari sumber awam. Kalau ada saman ke, kes mahkamah pasal hutang ke, semua akan ada dalam tu. Jadi, sebelum bank nak bagi pinjam duit, dia akan tengok dua-dua report kad ni dulu. Nak pastikan anda ni pelajar cemerlang atau tak. Tengok contoh laporan CCRIS ni. Nampak tak diretan nombor 000 tu? Itu nombor ajaib. Itulah yang bank nak tengok. Sifar tu maksudnya on time. Tak ada bayaran lambat. Kalau tiba-tiba ada nombor 1, maksudnya lambat sebulan. Kalau 2, lambat 2 bulan. Kan toy. Sebab tu, penting sangat pastikan rekod kita sentiasa bersih sebelum nak minta pinjaman. Dan yang terakhir, DSR. Nama penuh dia, Debt Service Ratio. Jangan pening kepala dengan nama dia. Fikir macam ni je. Bank ada satu peraturan. Dia tak nak kita habiskan semua gaji kita untuk bayar hutang. Jadi dia tetapkan 1% maksimum. Itulah DSR. Macam dalam jadual ni, kalau gaji anda bawah RM3,000, jumlah hutang bulanan anda tak boleh lebih 60% dari gaji. Lagi tinggi gaji, lagi tinggi peratusan yang bank bagi. Formula inilah yang akan jadi penentu sama ada pinjaman anda lulus atau rejected. Kita dah lalui satu perjalanan yang cukup padat kan? Sekarang anda dah ada peta asas untuk mula melangkah ke dunia pelaburan hartanah. Persoalannya sekarang bukan lagi apa atau macam mana, tapi bila. Jadi, apa langkah pertama yang anda akan ambil lepas ni? Ilmu dah ada, sekarang masa untuk bertindak.